Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Hari ini saya mewakili Jemaah Menteri dalam satu sidang media Kerajaan Perpaduan dan ada beberapa perkara yang ingin diumumkan serta diberi penegasan. Baru sebentar tadi pasca salat Jumaat, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa Kerajaan Persekutuan telah bersetuju untuk memberi bantuan khas kepada negeri Johor berjumlah 50 juta ringgit. Ini telah diputuskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri pagi tadi. Pada masa yang sama, kita sampaikan ucapan takziah kepada semua mangsa banjir di negeri Johor khususnya yang setakat jam 12.30 hari tadi berdasarkan NADMA, jumlah mangsa telah mencecah 32,719 orang di 10 daerah dan melibatkan 9,610 keluarga. Ini satu angka yang besar, jumlah yang besar, dan dalam mesyuarat Jemaah Menteri tadi ada ditegaskan beberapa perkara termasuk bantuan yang perlu disegerakan. Ini selain daripada 50 juta ringgit yang telah diumumkan, menteri-menteri juga akan turun untuk melihat aspek yang perlu mereka teliti bagi kementerian masing-masing. Bagi Kementerian Komunikasi dan Digital, semestinya antara perkara yang menjadi fokus adalah berhubung isu konektiviti, isu rangkaian telekomunikasi, dan saya telah memberi penegasan kepada pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia untuk melihat base station ataupun menara-menara yang telah terjejas. Setakat semalam jumlahnya mencecah 90 yang terkesan, tapi perlu segera dibaiki, dibaik pulih. Dan setakat hari ini kita belum terima angka penambahan ataupun jumlah yang mungkin kemudian pihak SKMM boleh maklumkan. Selain dari itu, pada hari ini Jemaah Menteri juga telah bersetuju bahawa kita akan mengadakan satu sambutan Minggu Perpaduan yang akan diadakan di Sarawak menjelang bermula pada 20 hari bulan Mei. Perincian mengenai program ini akan diumum oleh Yang Berhormat Menteri Perpaduan dalam masa yang terdekat. Selain dari itu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah meminta Kementerian Komunikasi dan Digital serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup untuk meneliti isu royalti bagi pemuzik, termasuk juga waris Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, kerana isu ini adalah satu isu yang memberi kesan kepada bukan hanya waris keluarga Tan Sri Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, tapi juga para pemuzik yang lain. Maka insya-Allah minggu depan saya bersama Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan adakan satu mesyuarat dan membentuk satu jawatan kuasa untuk kita teliti aspek-aspek melibatkan bayaran royalti serta pembangunan bagi industri muzik. Dan selain dari itu ada perkara-perkara yang telah dibangkitkan, termasuk laporan Ketua Audit Negara. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menegaskan bahawa menteri-menteri perlu meneliti laporan bagi kementerian masing-masing, walaupun ini mungkin dapatan berkait isu-isu sebelum ini, tapi perkara-perkara yang dibangkitkan itu mesti diselesaikan segera. Jadi ini antara penegasan bagi pihak Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai contoh teguran yang dibuat serta penegasan daripada Ketua Audit Negara berhubung dana kandungan digital yang sebelum ini bermasalah. Saya telah bertemu dengan CEO Finas dan pengurusan untuk meneliti apakah yang telah berlaku. Kita juga mendapati akta Finas itu sendiri mungkin perlu kita pindah kerana ada beberapa kekangan dan juga kelompongan yang telah
mungkin perlu diperbaiki, dan ini antara perkara yang telah dibincangkan. Jadi selain dari itu, mungkin saya buka ruang kepada rakan-rakan media sekiranya ada apa-apa isu yang ingin dibangkitkan ataupun soalan. Yang atas Finas ni, cadangan ni baru nak cadang tengok ataupun dah ada perbincangan, dan apa antara yang YB tengok boleh diperbaiki? Ya, Akta Finas ni antara lain, kita lihat isunya ia telah digubal sejumlah tahun yang lalu. Jadi banyak daripada perkara yang dibangkitkan dalam akta ini mungkin bila kita mendepani realiti industri perfilman sekarang, dia jauh berbeza. Kalau dulu contohnya dari segi financing, dari segi model perfilman itu sendiri, medium perfilman itu sendiri, ya, dah jauh berbeza. Tapi dari segi struktur lembaga pengarah juga satu isu. Kalau dulu pada waktu sekarang akta tersebut melarang ahli-ahli lembaga pengarah Finas, bukan hanya mereka tetapi juga ahli-ahli keluarga mereka dan yang terdekat dengan mereka dari menerima apa-apa grant daripada Finas. Sekarang ni timbul persoalan sekiranya yang terlibat dalam lembaga pengarah bagi Finas ini hanya dari golongan veteran, sebagai contoh, yang telah lama terpisah daripada proses pembikinan filem itu, apakah kesannya dari segi hala tuju pembangunan industri filem negara? Pada masa yang sama, sesiapa yang pada waktu ini ingin terlibat dengan menjadi ahli lembaga pengarah Finas sebagai contoh, mereka langsung tidak boleh berkarya. Maka perlu mengambil sabbatical. Jadi perlu ada satu titik temu yang menetapkan had-had tertentu. Dan memang pihak Finas telah meneliti perkara ini dan mereka telah membawa satu draft kepada saya, tapi belum dibentangkan di Jemaah Menteri. Kita masih meneliti dan insya-Allah perkara-perkara yang dibangkitkan oleh Ketua Audit Negara dan teguran-teguran yang dibuat itu kita akan teliti. Sukacita saya maklumkan bahawa setelah laporan Ketua Audit Negara itu diterbitkan, ada beberapa wartawan telah membuat siasatan dan mereka telah menamakan beberapa syarikat sebagai contoh. Tapi yang positifnya saya lihat rata-rata mereka yang ataupun syarikat-syarikat yang dinamakan itu telah berhubung dengan pihak kementerian, dengan pihak Finas untuk sama ada memberi penjelasan, berusaha untuk membersihkan nama mereka, kerana ada faktor-faktor tertentu. Kita perlu ingat pada waktu itu juga berlaku masalah pandemik yang bidang perfilman, especially in terms of production, memang ada kekangan pada waktu itu. Jadi ia telah mendatangkan kesan kepada industri. Jadi kita mengambil maklum balas, pandangan daripada pihak industri, dan masa sama kita akan melihat, meneliti pindaan yang bersesuaian untuk membawa industri perfilman Malaysia ke satu tahap yang lebih tinggi dan lebih maju, insya-Allah. Assalamualaikum YB, AD daripada Akhbar Kosmo. YB, sebelum ni YB ada cakap berkenaan dengan penubuhan satu jawatan kuasa khas siasat 1MDB kata akan dibawa ke Kabinet. Jadi ada perkembangan ke berkenaan perkara itu? Ya, setakat hari ini belum ada. Tapi insya-Allah perkara ini akan kita akan bawa ke perhatian Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kerana kita lihat baru-baru ini sebagai contoh, kita telah berjaya, kerajaan Malaysia telah berjaya mendapat persetujuan pengembalian lebih 8 bilion ringgit, 8.1 bilion ringgit daripada syarikat ABA dan IPIC. Jadi ini satu kemenangan untuk rakyat. Semestinya kita ingin lihat di mana lagi ya yang pihak-pihak yang terkait dengan isu 1MDB sekiranya perlu mereka mengembalikan wang tersebut, dan jika mekanismenya untuk mempercepatkan proses itu, kita perlu wujudkan satu jawatan kuasa khas, satu task force yang khusus, maka saya percaya akan diteliti. Tapi
setakat pagi tadi dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada hari ini, perkara itu belum dibincangkan secara khusus. Baik, ada apa-apa isu lain? Ya, isu ini tidak dibangkitkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada hari ini. Saya tidak dapat menjawab soalan kenapa Tan Sri Peguam Negara telah dilanjutkan perkhidmatan beliau untuk 6 bulan lagi. Mungkin sekiranya rakan-rakan wartawan bertemu dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ya, boleh bangkitkan soalan itu khusus kepada beliau. Ya. No, it's not a committee that I'm suggesting. It was a question from the reporter. Tapi memang benar kalau sebelum ni kita lihat kejayaan kerajaan untuk membincangkan serta mendapatkan persetujuan pengembalian dana seperti yang saya sebutkan tadi, lebih 8 bilion ringgit, itu telah berjaya kita lakukan. Maka saya percaya dengan bantuan, contohnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan, mengumumkan bahawa Yang Berhormat Titiwangsa Datuk Seri Johari Gani juga membantu dalam usaha isu-isu melibatkan 1MDB. Saya percaya dengan bantuan Yang Berhormat Titiwangsa juga akan mempercepatkan proses itu. Jadi kita tidak semestinya memerlukan satu jawatan kuasa pada waktu ini kerana proses itu memang sedang berjalan. Dan ada beberapa perkara yang semestinya Jemaah Menteri ambil maklum, tapi yang penting kita kenal pasti dengan segera dan berusaha untuk mengembalikan wang rakyat. Baik, ada soalan lain? YB, saya lagi yang tadi tu ada sedikit komen tak berkenaan dengan pembebasan Najib dan juga Arukanda tentang pemindahan audit laporan 1MDB? Ya. Okey, jadi ada yang mengatakan kerajaan campur tangan dalam keputusan mahkamah tersebut. Di media sosial lah ramai yang mendakwa sebegitu seperti pakar. Jadi boleh komen sikit berkenaan? Ya, ini adalah proses mahkamah. Jadi dan kita hormat keputusan mahkamah. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah berkali-kali mengulangi bahawa beliau dan pihak kerajaan tidak akan mencampuri urusan mahkamah. Dan bagi saya, sekiranya ada pihak-pihak yang membuat tuduhan seperti itu, bagi saya itu satu penghinaan kepada proses mahkamah. Jadi kita hormat keputusan mahkamah. Ada prosesnya. Sekiranya ingin dirujuk semula keputusan itu, memang ada proses. Dan kita ikut dan turuti serta hormati proses tersebut. Boleh ulang sekali? Minggu perpaduan. Minggu perpaduan. Ya. Ya, dia adalah memang sebahagian daripada usaha dan ikhtiar kerajaan perpaduan untuk memberi penekanan beri pentingnya perpaduan itu kepada negara kita, dalam masyarakat kita. Dan sepanjang minggu itu, insya-Allah Yang Berhormat Menteri Perpaduan, Yang Berhormat Datuk Aaron Ago Dagang akan umumkan kelak perincian program-program susulan yang akan dilakukan serta inisiatif-inisiatif berkaitan. Jadi I'll leave it to him nanti to make the announcement, and the details are there. Dan insya-Allah setelah diumumkan nanti kita akan lihat secara menyeluruh apakah ikhtiar kerajaan perpaduan dalam mengusahakan minggu perpaduan ini untuk pastikan rakyat terus bersatu padu dalam usaha kita mengembalikan keyakinan, membangunkan semula ekonomi negara dan memacu pertumbuhan ekonomi negara. Jadi ini antara perkara-perkara yang penting. Kita lihat pada waktu ini dengan keputusan daripada pihak Amazon untuk membuat pelaburan yang sangat besar 25.5 bilion untuk beberapa tahun yang akan datang, itu memberi satu signal yang sangat positif di kalangan pelabur-pelabur, syarikat-syarikat antarabangsa bahawa kerajaan yang ada pada waktu ini sangat stabil, dan kestabilan itulah yang akan membantu kita menyaksikan pertumbuhan ekonomi yang sangat positif untuk rakyat. Dan insya-Allah satu perkara yang ada dibangkitkan
sewaktu pengumuman itu dibuat, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Filipina dan rata-rata para peniaga business leaders di sana juga menyatakan satu perasaan yang sangat positif bahawa Malaysia telah berjaya untuk menarik pelaburan yang begitu besar daripada sebuah syarikat yang sangat besar, ya, Amazon. Jadi bagi saya minggu perpaduan ini akan menjadi satu peringatan bahawa pentingnya perpaduan itu dan juga kesepakatan dan perpaduan di peringkat kerajaan, ya, kerajaan perpaduan yang kita ada ini untuk mewujudkan suasana yang stabil, dan ini akan menarik minat lebih ramai pelabur untuk datang ke Malaysia, insya-Allah. Tidak, kita tidak bincangkan perkara tersebut. Pada waktu ini pandangan Jemaah Menteri lebih ke arah apa yang boleh kita lakukan segera sekarang, ya, dan yang diteliti aset-aset kerajaan mampu kita kerahkan dengan segera. Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi juga telah di beberapa lokasi di sekitar Johor semalam. Beliau telah melihat beberapa isu yang dibangkitkan segera tapi telah diselesaikan dengan segera. Antara lain yang kita bincangkan adalah keperluan untuk roll out ataupun membawa keluar, memasang Bailey Bridge untuk pastikan jaringan connectivity ataupun jaringan jalan-jalan, ya, jambatan-jambatan yang kita kesan ini dapat kita hubungkan semula. Dan saya lihat setakat ini di dalam Jemaah Menteri keadaan di Johor kita sedang teliti dan akan bantu Kerajaan Negeri Johor untuk mengatasi masalah banjir. Kita doakan masalah ini akan dapat reda dalam masa yang terdekat, insya-Allah. No. Baik, ada soalan lain? Tidak? Okey. Baik, jadi setakat itu dahulu saya ucapkan terima kasih. Kita jumpa nanti. Assalamualaikum.